我们一起祷告。 Saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. 神啊，我们再次的来到你的跟前， Kami menyadari kami butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kami. 我们实在醒悟，我们实在需要你的引领。 Oleh sebab itu kami saat ini datang dengan hati terbuka di hadapan-Mu. 所以今天早晨我们来到你的跟前， Kami rindu Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. 我们渴望主你亲自对我们说话。 Menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. 我们把我们一切的时间交托在你的手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 奉主耶稣的圣名，我们求，我们祷告，阿门。 Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，我们今天早晨要来思想神的话语。 Kita akan merenungkan satu tokoh bernama Simon Petrus. 我们将来探讨一位主的使徒，就是西门彼得。 Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, tetapi kita akan membacanya dibagi begitu ya. Jadi kita akan baca Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. 今天的福音我们要读路加福音22:54到62节，然后约翰福音21章15到19节。 Injil Lukas akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan Injil Yohanes akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们将用印尼语来读路加福音，然后用中文来读约翰福音。 Jadi Bapak Ibu, kita akan memperhatikan Alkitab kita masing-masing sembari meskipun yang membacakan dalam bahasa Mandarin begitu ya. 我们就一起来注意我们的圣经。 Lukas pasal 22 ayat 54 hingga 62. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama dia sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. 我们来读约翰福音。他们吃了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，我知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”主耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死在荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Bapak Ibu, saya yakin setiap kita sudah tahu siapakah Simon Petrus ini. 我深知传道深知，我们大家都已经认识了西门彼得这个人物。 Dia adalah salah satu murid Yesus yang paling sering disebutkan di dalam Alkitab. 他是其中之一，在圣经里常常提到的神的门徒。 Karena dia terkenal dengan orang yang sangat frontal begitu ya. 因为我们认识到西门是一位非常直率的一个人。
seringkali punya pemikiran yang berbeda dengan murid-muridnya yang lain. 常常他与别的门徒有不同的想法， Sangat berani, 他是非常勇敢的一位。 bahkan dalam perkataan-perkataan yang dia sampaikan tuh terdengar optimis. 然后他所说的一切话都很真实，充满着信心。 Kalau dalam bahasa anak zaman sekarang mungkin dibilang Petrus ini bahasa kasihnya word of affirmation gitu ya. 如果我们现在说他的需要，爱的需要方面，就是他要被认同的。 Seolah-olah Petrus ini sangat mengenal Yesus dan dia mengenal dirinya sendiri. 有如他仿佛非常的了解耶稣，所以他也了解了他自己。 Dalam Lukas pasal 9 ayat 20, 在路加福音第9章第20节， ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini, begitu ya. 当主耶稣问门徒们：“你们认为我是谁呢？” Para murid yang lain menjawab, oh engkau itu Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang lain. 其他的门徒都说是施洗约翰，或者有的说是以利亚，或者是先知。 Tapi Petrus dengan yakin menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. 但是彼得呢，就很坚固的说：“你是弥赛亚。” Atau di bagian yang lain dalam Matius pasal 26 ayat 33, 在路加福音22章 pada waktu Yesus menguat 26章33节。 Pada waktu Yesus menguatkan iman para murid sebelum dia ditangkap, Petrus menjawab dengan penuh kepercayaan diri. 当主耶稣来巩固他的门徒们，所以彼得就回答了。 Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, katanya ya. 主啊，也许别的都能够倒下，我就不倒下的。 Tapi kita tahu akhirnya bagaimana yang terjadi. 我们知道他的结果后果是什么。 Bukan cuma sekedar word of affirmation, tetapi Petrus tuh juga punya keberanian lebih untuk melakukan sesuatu 他 demi 不只 Yesus. 是说话是充满自信的，不过他也是能够以行动来维护主耶稣。 Di Lukas pasal 22 ayat 33, 路加福音22:5 pada waktu 23节， Pada waktu mereka sedang perjamuan malam bersama, Yesus mengingatkan bahwa iblis tuh sedang mengintai, menanti-nanti Petrus begitu ya. 在他们想最后的晚餐之前，主耶稣已经提醒彼得了。 Kemudian Yesus berkata, aku berdoa untuk engkau Petrus supaya imanmu tidak gugur. 他说：“撒旦将要来试探你，不过神将为他祷告。” Tapi Petrus menjawab, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. 但是彼得却回答主耶稣：“主啊，我是要同你下监狱的，同你一同受死。” Tapi apakah demikian? 是否他做到这一点吗？ Kita lihat di bagian yang lain juga ya. 我们在 Ketika 别 di 处 Taman 看到， Getsemani, 当在克士马尼园里面的时候， Petrus menyerang seorang hamba imam besar 彼得呢就砍掉了一位大祭司， dan memotong telinga kanannya. 砍掉那个人的耳朵， Dan ini untuk menunjukkan pembelaannya kepada Yesus. 他要表现出他是以英勇的行动来维 Sebuah 护耶稣。 perbuatan nyata yang Petrus lakukan. 这就是一个真真实实的行动的勇敢行动，他做出来的。 Mulutnya optimis dan manis. 他的嘴巴呢说话非常的有信心， Perbuatannya juga nampaknya sangat mencerminkan dia mengasihi Yesus. 他的行动呢也看出了他是非常爱主的人。 Sampai satu kali ada perubahan yang signifikan melalui satu peristiwa besar dalam hidupnya. 不过在这里呢，彼得又遇到了在生命中最重大的一件事， Yaitu ketika dia menyangkal Yesus. 就是当他否认耶稣的时候。 Bapak Ibu, ini satu peristiwa yang mengubahkan kehidupan Petrus sehingga dia tahu bahwa ternyata dia belum begitu mengenal dirinya sendiri. 这件事就彻底了改变了彼得的整个生命，因为他确实不怎么认识主耶稣。
Akhirnya setelah peristiwa itu Petrus tidak lagi sama seperti dulu. 但从那个事件以后呢，他就不是以前的那个彼得了。 Dia tidak lagi berbicara manis dan berbicara besar untuk menunjukkan tentang dirinya di hadapan Yesus. 他不只是空口说大话，不过他要更加的谨慎。 Setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, 当彼得3次的否认了主耶稣的时候， ketika Yesus itu diadili, begitu ya, 当主耶稣 ditangkap 被审判， di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 74, 在马太福音26章第74节当中， bahkan dalam penyangkalannya yang ketiga dikatakan di sana, Petrus mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. 在那记载到他第3次否认的时候，发咒起誓说他不认识主耶稣。 Kata mengutuk dan bersumpah di bagian ini biasanya digunakan sebagai ungkapan untuk meyakinkan orang lain tentang 发 apa yang 咒 dia 起誓 katakan. 呢，是为了让别人更相信他的话语。 Benar-benar saya tidak kenal orang itu. 我是真真切切的不认识那个人， Sungguh siapa dia saya tidak tahu. 真的我不认识他，他到底是谁我都不知道。 Dan melalui hal ini kita lihat bahwa Petrus tidak bisa menunjukkan integritasnya. 所以从这里我们能够看到，彼得无法在不信的人面前来承认主耶稣。 Bahkan di hadapan orang banyak yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak berani menunjukkan siapa dirinya. 他也不能够怎样来在别人的面前说他是跟从主的人。 Tapi melalui peristiwa itu, Petrus menyadari bahwa ternyata dia sangat sedih. 不过在这个事件以后呢，彼得其实都觉得他自己感到非常的悲伤。 Dia membuat pilihan yang akhirnya membuat hatinya pun hancur karena dia kecewa dengan dirinya sendiri. 然后他也对自己失望，他的心都碎了。 Dia seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia melakukan sebaliknya. 他其实要做神要他所做的，不过他仗着自己的意念做他。 Lalu ketika ayam itu berkokok, seperti yang Yesus sampaikan kepada Petrus sebelumnya, dia baru menyadari apa yang terjadi. 所以在这时候，当鸡啼的时候呢，他才意识到主耶稣对他说的话。 Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 61 yang tadi kita sama-sama baca, 路加福音22、34节我们已经读过了。 ada satu momen di mana ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali, 当彼得第3次的否认了主耶稣的时候， dicatat di sana Yesus memandang Petrus ketika ayam itu berkokok. 有一个画面就是主耶稣转过来看彼得，当那个鸡啼的时候， Dan di saat itulah Petrus menyadari apa yang sedang dia lakukan. 就在那么的一刻，他深知道自己是无法实行。 Saya kira tatapan Yesus kepada Petrus itu bukan tatapan yang biasa. 我们深知主耶稣对彼得的那一眼看他的，不是平常的 Pandangan 眼目， yang cukup dalam sehingga nggak perlu ngomong apa-apa, Petrus tahu apa yang sedang dia lakukan. 主耶稣这一眼看到他的时候呢，彼得的心里也碎了。 Dan itu adalah perjumpaan Petrus dengan Yesus kali yang terakhir sebelum Yesus mati 这 disalibkan. 就是彼得最后一次见到主耶稣，在主耶稣还没有被钉在十字架上。 Sebab Alkitab juga tidak mencatat adanya kehadiran Petrus dalam peristiwa penyaliban Yesus. 因为在圣经里没有记载说主耶稣在被钉十字架的时候，彼得没有在周围， Dan Petrus gagal, dia jatuh dalam pencobaan. 所以彼得他已经失败了，他已经不能够胜了那个试探。 Bapak Ibu, kegagalan dan penyesalan Petrus ini seringkali disejajarkan dengan kegagalan dan penyesalan yang dialami oleh salah satu murid Yesus yang lain. 彼得的失败呢和悔恨呢，常常被人以另一个门徒来相比， Yaitu Yudas Iskariot. 就是犹大。 Sama-sama menjadi murid Yesus, 他们都是主耶稣的门徒， sama-sama gagal, 他们也是跌是
失败了， sama-sama mengalami penyesalan. 他们也是后悔的， Hanya akhir kisahnya berbeda. 但结局是完全不同的。 Yudas menyesal mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada waktu itu. 犹大把30块银子还给祭司长老们， Tapi setelah itu dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. 不过然后呢，他选择了结束了他自己的生命。 Sedangkan Petrus berbeda. 但是彼得是不同的， Meskipun dia juga menarik diri dari lingkungan sekitarnya dan kembali menjalani kehidupan yang sebelumnya, yaitu menjala ikan. 虽然他是觉得无法承受，还有懊悔的行动，与离开了那个他的那个主耶稣的那个门徒的圈里。 Tapi dia tetap menjalankan hidupnya. 不过他继续的活下去。 Kenapa demikian? 为什么这样呢？ Apakah Petrus tidak tahu malu? 是否是彼得更不知廉耻吗？ Tapi bukan demikian Bapak Ibu. 但是不是这样的， Tetapi karena Petrus mengenal siapa Yesus. 而是彼得更加认识谁是主耶稣。 Dia tahu bahwa gurunya, Tuhannya itu adalah Allah yang mengasihi dia. 他知道那个他的主耶稣是爱他的。 Dia tahu bahwa penyesalan yang sejati itu diwujudkan dalam pertobatan dalam kehidupan keseharian. 他知道真正的悔改是在生活中以语言与行动来活出来， Melalui perkataan, melalui tindakan dan segala sesuatu dalam dirinya. 通过他的言语的举动来证明他的悔改。 Inilah yang terjadi dari dalam diri Petrus. 这就是彼得用正确的方法 Sampai 他 satu 所 kali 经历的。 Sampai satu kali ketika Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lain sedang berada di pantai Danau Tiberias. 后来有一天，彼得和其他的门徒在比利亚海边打鱼的时候， Mereka berlayar untuk mencari ikan. 他们就是一直在船上去捕鱼， Tapi semalam-malaman tidak juga mendapatkan ikan. 但是一整夜却一无所获。 Lalu dari tepian danau itu Yesus berseru kepada mereka, 然后主耶稣在岸上问他们 "Apakah engkau mendapat ikan?" 是否你们有吃的吗？ Tapi jawab mereka, "Tidak." 他们说没有。 Kemudian Yesus menyuruh mereka melemparkan jala di sisi kanan perahu itu. 然后主耶稣叫他们把网撒在船的右边。 Dan ketika mereka melakukannya, maka jala itu tidak bisa ditarik. 当他们照做的时候呢，结果网满了鱼，拉不上来了， Sebab banyak sekali ikan yang mereka 因 tangkap. 为那个网充满了很多鱼。 Bapak Ibu, peristiwa ini memicu sebuah memori indah yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. 所以这个好像他们连接到他们起初遇到主耶稣的情景， Kisah awal pertemuan Yesus 在他 dengan 们 beberapa 初 murid 次 lain. 见到主耶稣的情景中， Sama, mencari ikan, semalaman tidak dapat ikan. 在那个时候呢，他们也是找捕鱼，不过一整晚他们也没有捕到鱼。 Lalu Yesus menyuruh mereka melempar jala di samping kapal mereka dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan. 那个时候，主耶稣也照样叫他们把网撒下在右边，然后他们也得到了很多鱼。 Mungkin kalau murid Yesus hidup di zaman sekarang mereka akan berkata, kok kayak dejavu ya? 也许他们说，这个好像在梦幻里面一样。 Oleh sebab itu, Yohanes murid yang dikasihi itu berkata kepada Simon Petrus, 所以那个约翰就对西门说 "Itu Tuhan," katanya. 那是我们的主啊。 Sebuah pernyataan singkat, padat, jelas, dan sangat berarti buat Petrus kala itu. 这句话呢，非常对彼得来说是意义重大的。 Yohanes mencatat bahwa Petrus segera menggunakan jubahnya dan langsung terjun ke dalam danau dan dia berenang menghampiri Yesus, sedangkan murid yang lain menghampiri Yesus menggunakan perahu. 在圣经有记载到，彼得立刻披上他的外衣，跳入海中，游向主耶稣。 Nampaknya Petrus sangat antusias mau bertemu dengan Yesus, meskipun sebenarnya ini kali ketiga mereka bertemu setelah kebangkitan Yesus. 因为他很渴慕要见到
主耶稣。 Pertemuan pertama itu dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 di mana para murid waktu itu sedang berkumpul di rumah. 当主耶稣在复活之后呢，第一次见到他的门徒的时候，是在一个人的家里面。 Yesus datang menemui mereka ketika mereka sedang ketakutan sebab pintu rumah itu ditutup dengan rapat. 主耶稣复活以后来见他们的时候，他们是非常恐惧的聚在一起。 Tapi kali itu Thomas tidak ada di sana. 那一次呢，多马没有在那边。 Pertemuan kedua di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 第二次主耶稣复活后跟他们见面的时候， Ketika para murid sedang berkumpul di sana dan kali ini ada Thomas bersama-sama dengan mereka. 第二次就是多马已经与别的门徒一起看到主耶稣。 Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. 这个是主耶稣复活后第三次与门徒们相见。 Meskipun bukan pertemuan yang pertama, tapi Petrus meresponi kehadiran Yesus dengan luar biasa. 虽然这个不是第一次主耶稣复活后来见到西门的，不过他非常的渴望。 Seolah-olah ini pertemuan yang pertama. 然后彼得非常有强烈的反应，因为他觉得这好像是第一次见到主耶稣那样。 Sebab ini pertemuan yang istimewa. 因为这个相遇呢，是一个非常有价值的一个相遇。 Pertemuan yang mengingatkan mereka akan perjumpaan mereka pertama kali bertemu dengan Yesus. 这个相遇呢，就有如主耶稣再次的提醒他们第一次见到主耶稣的时候的情景。 Sekali lagi, ketika Petrus bertemu dengan Yesus, dia berkata kepadanya. 再次的彼得见到主耶稣的时候，他怎么说？ Dia berkata, Tuhan pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. 当第一次初见主耶稣的时候，彼得对神说：“主啊，离开我吧，我是一个罪人。” Petrus tahu Yesus adalah Tuhan 因为他知道我们的主耶稣是神来， dan dia tidak layak dekat dengannya. 他不配来接近这位神。 Dan pada waktu Yesus datang kepada Petrus setelah peristiwa penyangkalan itu, 当主耶稣来靠近彼得的时候，当他否认主耶稣的时候， Petrus merecall kembali panggilannya dan dia segera mau menemui Yesus. 主耶稣再次的招呼他，所以他要来见主耶稣。 Bapak Ibu, ini adalah pertemuan yang punya waktu khusus sehingga Petrus dan Tuhan Yesus dapat ngobrol berdua. 这个时刻呢，就是主耶稣跟彼得有一个时间能够有一个对话。 Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 主耶稣此刻他问西门说：“西门，你是否爱我比这些更深吗？” Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan ini diajukan bukan karena Yesus tidak tahu isi hati Simon Petrus. 其实这个问题呢，不是说主耶稣他不知道彼得的心里是藏着什么。 Yesus tahu sebab dia adalah Allah yang maha tahu. 主耶稣知道他因为是没有他所不知道的神。 Tapi Yesus tetap menanyakan pertanyaan ini. 不过主耶稣仍然要把这个问题来给西门， Bahkan menanyakannya sebanyak 3 kali. 甚至他三次的问这同样的问题。 Tapi menariknya dalam pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ini sedikit punya frasa yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan 当 yang 主 lain. 耶稣第一次的问他这个问题的时候是不一样的。 Karena di sana ada kata lebih daripada mereka ini. 你要比这些更深吗？ Yesus ingin melihat apakah kasih Petrus kepada Yesus itu lebih besar daripada yang dimiliki para murid yang lain. 主耶稣要确定彼得他爱神的心比别的门徒更深吗？ Seolah-olah Yesus mau bilang, sungguhkah sekarang kamu mengasihi aku? 好像主耶稣来责备他，你是否真正这一次是真的爱我吗？ Yesus ingin Petrus melihat dengan jujur kali ini. 主耶稣要彼得诚实的面对他自己的心。
Melihat dengan jujur kondisi hatinya, jangan sampai dia menjawab seperti halnya sebelum-sebelumnya 他 berkata 要 manis. 彼得真正的知道他所想的，他不要像以前一样那么夸口的人。 Tapi ternyata kenyataannya tidak. 所以我们看到在这里事实是不是那样？ Kalau ini Petrus yang dulu, tentu saya yakin jawabannya itu sangat percaya diri dan menggebu-gebu. 也许以前的彼得呢，当主问他这句话的时候，他将非常的确定的已经要回答他的。 Bisa saja Petrus jawab, tentu Tuhan, aku mengasihi engkau, engkau tahu. Kalau nggak percaya, belah dadaku, begitu ya. 他应该会这样说，他说要是神主啊，你不相信我爱你，你就撇开我的心看一下。 Tapi sekarang jawaban Petrus pasti tidak demikian. 不过现在彼得他所回答的不是那样猖狂的回答， Tidak ada sedikit pun embel-embel hiperbola di dalamnya. 他的回答没有一些比较夸张的那种回答。 Karena Petrus menyadari sikap hatinya demikian. Dia tahu harus mengasihi Tuhan sebab Tuhan mengasihi dia. 彼得深知他原本的要爱主的，因为主那么的深爱他。 Tapi dia tidak pantas dan tidak layak mengasihi Yesus. 不过他是不能够做不到，因为他觉得他不配来爱神。 Sebab dia tahu bahwa dia mengasihi tapi dia tidak mampu mengasihi dengan seluruh hatinya. 他知道他是爱神的，不过他不能够来全心全意的爱着主耶稣。 Oleh sebab itu ketika Petrus menjawab, dia menjawab dengan segala kerendahan hatinya. 所以当彼得再次的回答主耶稣的时候，他以谦卑的心态来回答。 Dan ini terlihat dengan kata kasih yang digunakan oleh Petrus ketika menjawab pertanyaan Yesus. 因为他用了一个爱字，不同的爱字来回应我们的主耶稣。 Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, saya akan bagi pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, begitu ya. 在这里传道要以3段来讲解主耶稣对彼得的问题。 Pertanyaan pertama dan kedua ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 当主耶稣第一次跟第二次问彼得说：“你是否真的爱我？” Yesus menggunakan kata kasih agapeo atau agape yang biasa kita kenal, 主 begitu 耶 ya. 稣用了那句阿嘎贝，就无条件的爱的爱来问彼得。 Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat, biasanya merujuk kepada kasih Tuhan. 就是无条件的爱，就是神才能够爱的那种爱。 Tapi pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Petrus menggunakan kata kasih yang lain. 不过彼得回应的时候，他以别的爱的称呼来回答， Kalau dalam bahasa aslinya Petrus menggunakan kata philo atau philia, 就是用比利亚这句话来回答， yang biasanya digunakan sebagai kasih kepada sesama, kasih sebagai teman yang sevisi, kasih persaudaraan. 这个 pilio 呢的意思就是爱朋友那般一样的友谊的那种爱。 Pertanyaan pertama dan kedua Petrus menjawab dengan cara demikian. 第一跟第二呢，彼得用这样的方式来回应主耶稣。 Yesus tanya dengan kasih agape, Petrus jawab dengan kasih filia. 因为主耶稣用阿嘎贝这个来问他，不过他用 pilio 的爱来回应主耶稣。 Tapi pertanyaan yang ketiga ketika Yesus bertanya, Yesus tidak lagi menggunakan kata agape di dalamnya. 但主耶稣在第3次的时候，他没有用阿嘎贝，他用了 pilio。 Yesus menggunakan filia. Ketika itu Petrus pun menjawab menggunakan kata kasih yang sama. 当那次呢，彼得也用同样的爱来回应主耶稣。 Mungkin kita berpikir apa yang sedang Yesus lakukan? Apakah Yesus sedang menurunkan standarnya? 是否主耶稣来降低他所要的标准吗？ Tentu saja tidak demikian. 是不是这样的？ 2 kali Yesus menggunakan kasih agape dalam pertanyaan sebelumnya dan itu adalah momen untuk Yesus mengingatkan Petrus bahwa Allah itu mengasihi dia dengan kasih agape. 前2次主耶稣用阿嘎贝的爱来问彼得，不过彼得知道那个是神所能够给予的爱。 Memang nampaknya tidak setara kasih ini.
我们看到这种爱呢是不平衡的，不是一线性的。 Tapi Petrus menyadari yang dia bisa lakukan mengasihi Tuhan itu dengan kasih yang dia miliki sejauh ini, kasih filia. 彼得非常的认识了自己，他能够爱神的爱，只是这个庇利欧对朋友的爱而已。 Dan ketika Yesus bertanya yang ketiga kali dengan kasih filia ini, 当主耶稣第3次以用同样庇利亚这个爱来问他的时候， seolah-olah Yesus mau berkata, Petrus, kau bisa mengasihi aku dengan kasih ini. 主耶稣要确认给彼得说：“你能够来爱我， Sebab kasih filia juga didorong oleh kasih agape. 因为这个庇利欧的爱也被这个阿嘎贝的爱来激动了。” Kerendahan hati Petrus ketika menjawab dengan ketulusannya, 而彼得以真正的诚心诚意的来回答主耶稣的时候， tanpa ucapan manis yang biasa dia ucapkan 他没 itu, 有用其他的来美化这个原意来回答神。 membuat Petrus yakin dia bisa sungguh-sungguh kembali mengasihi Yesus. 他知道他自己仍然可以真正的来爱主， Memulai kembali mengikut Yesus. 他重新的来跟从主耶稣， Meneguhkan kembali panggilannya. 他重新的来兼顾神的呼召。 Bapak Ibu, setelah mendengar jawaban Petrus, sebenarnya Yesus meresponinya dengan kata gembalakanlah 然后 domba-dombaku. 主耶稣来回应彼得的回答说：“你喂养我的羊。” Nampaknya respon ini terus-menerus Yesus berikan kepada Petrus. 这个回应呢，就是从第3次的那种同样的，都是一样的， Tentu ada tujuannya. 这是主耶稣有目的的。 Mungkin dalam terjemahan baru yang pertama diterjemahkan sama semua begitu ya, gembalakanlah domba-dombaku. 因为在我们印尼文的翻译都是一样的，都是喂养我的羊。 Tapi menarik sekali dalam terjemahan baru yang kedua, ada perbedaan respon yang Yesus berikan 不过 dalam 在 pernyataan ini. 新版的翻译印尼圣经的时候，是不同的。 Yang pertama, ketika pertanyaan dan jawaban Petrus itu diberikan, Yesus merespon, peliharalah anak-anak dombaku. 耶稣说：“喂养我的小羊。” Kemudian dari pernyataan yang kedua, Yesus menjawab, gembalakanlah 不 domba-dombaku. 过第2次的呢，主耶稣说：“牧养我的羊。” Dan yang ketiga, Yesus berkata, peliharalah domba-dombaku. 第4次的就是喂养那个喂养，第2次的是牧养我的羊。 Kenapa berbeda, Bapak Ibu? 为什么3段都不一样呢？ Dalam bahasa aslinya memang ada perbedaan di antara ketiganya. 在原文中呢，这个第3个喂养羊都不一样的。 Di ayat yang ke-15, Petrus itu mau Yesus menggunakan kata boske gitu ya. 第15节，主耶稣用 boske 这句话来 Ini juga 解释 muncul di ayat yang 这 ke-17. 就是在17节有产生的 Yang 这句 artinya 话 memberi makan begitu 的 ya. 意思就是喂养， Oleh sebab itu Yesus bilang pelihara domba, anak-anak dombaku. 就是要他照顾这些小羊。 Sedangkan di ayat yang ke-16 Yesus menggunakan kata poimaino. 第16节，主耶稣用了 poimaino， Yang artinya tenatus shepherd, dia gembalakan. 就是牧养我的羊。 Lalu kata anak-anak domba di ayat yang ke-15 itu juga menggunakan kata yang lain daripada ayat 16 dan 17. 第16节和17节呢，又用不一样的。 Ayat 15 itu merujuk kepada anak domba yang masih kecil. 第15节是强调说他是喂养他的小羊，那些小小的羊。 Tapi ayat 16 dan 17 sudah merujuk kepada domba kecil. Bukan lagi anak-anak yang masih terlalu kecil, 16 sudah 节、17 bertumbuh. 节呢，就说到已经开始长大一点的羊。 Dalam respon-respon Yesus ini, Yesus mau menguatkan iman Petrus dalam panggilannya. 主耶稣要彼得来用这些来兼顾他的信心。 Yesus mau supaya Petrus menggembalakan domba-dombanya Tuhan mulai dari mereka kecil sehingga mereka bertumbuh dan besar. 主耶稣要
彼得呢牧养小羊，来牧养他们到成熟的羊。 Dombanya Tuhan bukan milik Petrus. 这些羊呢是神的羊群，不是彼得的。 Bahkan bukan lagi Petrus yang menjadi domba, tapi dipanggil menjadi gembala. 不过彼得不是在成为羊群其中的，他是神要他成为了牧者。 Dulu Yesus dalam mengajar kepada para murid, dia menggunakan perumpamaan bahwa dia adalah gembala, sedangkan murid-muridnya adalah domba. 主耶稣常常在他的比喻中说他是牧羊人，然后那些门徒就是他的羊。 Dia adalah gembala yang baik dan murid-muridnya yang adalah domba itu mengenal dia. 他说他是好牧者，然后他的门徒们就是他所爱的羊。 Tapi kali ini Petrus dipanggil menjadi gembala. 这一次呢，彼得被呼召成为牧者。 Dan hal ini Petrus sadari bahwa dia hanya gembala yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan. 这一段呢，彼得非常的确定，他知道神要他牧养的不是他自己的羊，是神的羊。 Domba-domba milik Sang Gembala Agung itu. 这些羊群呢，就是属于神的。 Dan itu ditunjukkan dalam tulisannya di 1 Petrus 5 ayat 4. 这就是在记载， Ketika Yesus mengatakan bahwa Yesuslah Sang Gembala Agung itu. 就说到主耶稣是一位伟大的牧者。 Bapak Ibu, dalam peneguhan panggilan ini Yesus menambahkan sebuah penjelasan kepada Petrus dalam responnya yang ketiga. 在这里呢，主耶稣在第3次彼得的回应，主耶稣强调， Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 主耶稣说你会被为我受死。 Hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. 这个预言就是说到主耶稣预言彼得将来的死亡。 Bapak Ibu, sebenarnya di sini Yesus mau memberitahukan Petrus apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika dia kembali mengikuti Yesus. 这里呢，主耶稣要告诉彼得，他跟从他呢，将来即将要受的苦。 Para penafsir melihat pernyataan Yesus ini mengacu kepada cara Petrus mati nantinya. 这个就是主耶稣的预言，要讲到彼得以后怎样的来训导。 Sebab dalam catatan sejarah gereja, Petrus akan ditangkap dan mendapatkan hukuman salib seperti sang guru. 在历史的记载，彼得后来被钉在十字架。 Simon Petrus meninggal pada masa pemerintahan Nero dan disalibkan secara terbalik. 在尼勒的统治下，他被钉十字架是刀反来钉着而受死。 Kenapa? Karena Petrus merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. 因为他认识到自己，以为他自己不配以主同样的死法， Oleh sebab itu hukuman salibnya terbalik. 所以他以倒反的十字架来。 Kemudian percakapan antara Yesus dan Petrus di Danau Tiberias itu ditutup dengan sebuah ajakan yang tidak asing dari Yesus kepada Petrus. 最后，主耶稣对他在湖边的谈话的时候，以用不寻常的来结束。 Ikutlah aku. 主耶稣说：“跟从我。” Pernyataan yang sama dengan perjumpaan pertama kali antara Yesus dan Petrus. 当初次彼得遇见主耶稣的时候，也同样主叫他跟从他。 Tapi kali ini pernyataan ini menggunakan bentuk imperatif yang artinya Yesus seolah-olah mau berkata, keep on following me. 这个跟从我呢，主耶稣是用命令式来的，说继续来跟从我的意思。 Terus ikut aku meskipun dulu kamu sempat gagal, kamu sempat menarik diri, kamu sempat salah memilih. Tapi mulai sekarang ikut aku dan terus ikut aku sampai 无 akhir. 论以前你已经失败了，你已经不配了，或者你已经做错事了，不过你要继续来跟从我。 Bapak Ibu, kisah Simon Petrus adalah kisah yang sangat indah menurut saya. 西门彼得的这个故事是一个极美丽的故事。
Kalau kita renungkan kehidupan Simon Petrus sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan setiap kita. 其实我们看到他的人生呢，就有比我们和我们的人生一样。 Kita juga mungkin berulang kali gagal. Kalau Petrus dikisahkan mungkin 1 kali masa kegagalan yang benar-benar membuat dia itu merasa sedih, kecewa dengan diri. 我们也常常失败，有如彼得他做到的，他非常心碎的一个失败。 Kita juga demikian dalam mengikuti Yesus. 我们在跟从主里面的阶段呢，也是跟彼得一样， Kita mungkin juga gagal mengasihi Tuhan sepenuh hati. 我们也失败了，不能够全心全意来爱我们的神。 Kita mungkin juga bisa salah memilih dan membuat diri kita kecewa dengan diri sendiri dan menyesal atas 我 pilihan 们 kita. 也常常做错的选择，使到我们跌入一个非常严重的罪中。 Bapak Ibu, di masa Prapaskah ini, di Minggu Lent yang terakhir ini, 在一个最后的我们纪念受难节的一周， Tuhan mau kembali mengajak kita untuk melihat kehidupan kita dari Petrus. 神要我们通过彼得的经历来教导我们。 Tuhan mau kita kembali melihat bagaimana ketika kita mengikut Dia. 神要我们看我们这些来走向的路，来跟从他的路到底是怎样的一条路。 Kalau saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, Yesus. apakah engkau mengasihi aku? 如果主耶稣现在在我们跟前，问我们每位是否你爱我吗？ Kira-kira jawaban jujur apa yang akan kita berikan 我 kepada 们将 Yesus? 要给一个诚实的答案，是怎样的答案来回应他呢？ Sudahkah kita mengasihinya sepenuh hati kita? 是否我们已经全心全意的来爱我们的神？ Dapatkah kita dengan yakin menjawab, iya Tuhan, 是 aku 否 mengasihi 我 engkau? 们能够很确定的说：“是的，神，我爱你。 Atau kita butuh waktu untuk berpikir terlebih dahulu? ”或者我们需要更长的时间来思考，是否我们真的爱我们的神？ Sebab kasih itu bukan dari perkataan saja, 因为爱不只是从嘴说出来而已， tapi juga dari tindakan dan bukti nyata. 也要从我们的生活中，我们真实的行动来显出来。 Sudahkah kita benar-benar mengasihi Dia? 我们真正的已经爱我们的神了吗？ Atau masih adakah hal-hal yang menghalangi kasih kita kepada Tuhan? 或者有非常多的事情来阻碍到我们来完完全全的爱我们的神？ Bapak Ibu, di momen Prapaskah Lent yang terakhir ini, 在这个最后一周，进入我们的受难节， saya mau mengajak 期间。 kita untuk datang kepada Tuhan, membawa segala keberadaan diri kita kepadanya. 传道要呼我们全部以我们的心来带到我们的神的面前。 Masalah hati yang mungkin orang lain tidak tahu. 也许我们在心底深处 Dari 没有 luar 任何人知道， Dari luar kita nampak mengasihi Tuhan. 从外表我们看到的是，人家看到我们是爱主的一个 Kita 人， pandai menutupinya. 我们是非常擅长来掩盖、掩饰我们真正的在心里面的 Tapi 藏 masih 着。 ada kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan Tuhan yang masih kita 是 lakukan. 否我们有一些习惯是我们所做的？那个习惯我们知道，那个是伤透神的一个举动。 Mungkin masih ada dosa-dosa yang paling tersembunyi yang kita belum pernah akui di hadapan 也许 Tuhan. 在我们心深处还藏着一个非常诡诈的恶的那个罪在里面。 Di masa Lent yang terakhir ini kita mau datang membawa itu semua kepadanya. 来纪念主耶稣的受难节之前的这个最后一周，我们把这一切都带到神的跟前， Menyesalinya, menangisinya di hadapan 我 Tuhan. 们来痛哭，我们来悔改在神的跟前， Dan memohon pengampunan daripadanya. 我们也求主他来怜悯我们每位。 Mari kita mau sama-sama membuka hati kita sungguh-sungguh. Membiarkan Tuhan masuk ke dalamnya. 让我们打开我们的心扉，我们约主耶稣来进入我们的心的最深处。 Sehingga ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 所以当主耶稣这么来问我们“你爱我吗”的时候， Kita bisa menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan. 我们能够非常的诚实的来
回应我们的神。 Dan ketika Tuhan berkata kepada Simon Petrus sama seperti itu, dia berkata kepada kita, ikutlah aku. 所以主耶稣同样的和西门所说的一样，跟我们大家说，来跟从我。 Maka itu bisa kita lakukan terus menerus mengikut dia. 所以我们要继续的一直的跟从 Sampai 我们的 akhir hidup 神， kita. 我们要跟他到我们的生命的 Kita 终 setia 点。 mengikut 我 dia. 们要来真正的来有信心，还有诚实的来跟从我们的神。 Soalnya Yesus berkata, terus ikut aku dari sekarang sampai selamanya. 因为主耶稣命令我们要继续的跟从他，从现在到永永远 Sebab 远。 aku mengasihi engkau. 因为主耶稣对我们说，因为他非常非常的爱我们。 Kira-kira apa jawaban setiap kita, Bapak? 我们应该以怎样的回应来回应主耶稣这句话？ Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengikut dia. 我们要求神来帮助我们，来继续有这个能耐，继续来跟从他。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu 神啊，我们来到你的跟前， dengan segala keberadaan diri kami. 以我们所有的现状，我们来到你的跟前。 Tuhan tahu isi hati kami. 神，你知道，你看透了我们的心底。 Tuhan tahu apa yang kami pikirkan. 神，你知道我们到底心里在想什么。 Tuhan tahu segala kegagalan dan penyesalan kehidupan kami. 神啊，你知道我们的一切失败，还有我们的痛悔。 Dan saat ini kami membawa itu semua kepada Tuhan. 此时此刻，我们把这一切的一切都带到你的跟前， Ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. 就是我们的不配站在你的面前。 Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami bisa terus merasakan kasih Tuhan yang besar. 主啊，求你的灵帮助我们，使到我们能够感受你一直都在爱着我们。 Sehingga kasih itu boleh mendorong kami kembali mau mengasihi Tuhan sepenuh hati kami. 使到这个爱呢，也使到我们有能耐来回应你，能够爱你。 Bahkan kami bisa menjawab bahwa kami benar-benar mengasihi Engkau. 所以当我们回答你的时候，我们知道我们要真正的来爱你， Dan kami bisa mengikut-Mu seumur hidup kami. 我们也能够把这一生完完全全继续的跟从神。 Mampukan kami ya Tuhan, 神啊，求你给我们能量， sebab kami menyadari kekuatan kami tidak mampu untuk melakukannya. 因为我们深知仗着我们自己的力量是无法做到的， Kami butuh pertolongan Tuhan. 我们需要神你的帮助。 Tuhan, 神啊， ampuni kami. 求你赦免我们一切的罪。 Seperti Petrus yang menyesal di hadapan Tuhan. 有人彼得他痛悔的心来到你的跟前， Kami pun datang demikian kepadamu. 我们也要以撕裂的心来到你的跟前。 Terima kasih Tuhan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam mengikut Engkau. 神啊，我们实在感谢你，我们要把我们的生命完完全全托付在你的手中。 Kiranya tuntunan-Mu boleh terus diberikan bagi setiap 我 kami. 们求你的引领带给了我们在此的美味。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们求，我们祷告， Amin. 阿门。